Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sedar tak sedar dah 27 hari kita puasa. 27 hari dah Ramadan. InsyaAllah lagi 3 hari kita akan menyambut Syawal. Saya sambung lagi hati-hati menjaga hati ni. Dengan hari itu saya dah kongsikan perkara-perkara yang merahkan hati. Sekarang saya akan sambung pula dengan perkara-perkara yang melembutkan hati. Sebelum kita teruskan, kita mulakan dengan umur kitab Fatihah. Sambil kita niat semoga ilmu yang dikongsikan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, dan semoga kita dapat amalkannya, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Okey, saya sambung lagi dengan hati-hati menjaga hati. Hari ini saya sambung dengan perkara-perkara yang melembutkan hati. Okey, yang pertama, kita dah tahu kan, saya kongsikan yang mengeraskan hati, iaitu banyak bercakap, banyak bergaul, banyak makan, banyak tidur. Okey, sekarang perkara-perkara yang melembutkan hati. Yang pertama, sedikit bercakap. Setelah kita mengetahui apa yang mengeraskan hati itu, penting untuk kita tahu perkara yang melembutkan hati ini agar kita dapat memiliki hati yang sihat. Perlunya kita berhati-hati dengan maksiat lidah apabila kita terlalu banyak bercakap, kerana ia boleh membuatkan hati menjadi keras dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya bila kita berlebih dalam bercakap, apa boleh dibuat adalah untuk kita lebih banyak berdiamkan diri daripada bercakap. Syekh Ali Jabir ada berkongsi satu kisah di mana seorang imam di zaman Rasulullah SAW, sifatnya sangat mulia dan luar biasa ketakwaannya. Kalau kita duduk dengan dia setahun, dia takkan mula berbicara. Dia jenis yang kalau ni dia akan menjawab pertanyaan kita aja. Kalau kita beri salam, dia jawab salam. Kalau disoal apa khabar, dia menjawab Alhamdulillah. Itu saja. Beliau ni tak akan dipanjangkan dengan kata-kata lain. Biasanya jika kita berjumpa dengan orang seperti ni, pasti kita menganggapnya tak normal. Macam kita kata apa? Macam ada tak kenal dengan dia ni. Itulah tanggapan kita pada orang sebegini. Macam bila tanya sepatah, jawab sepatah. Tak cakap apa, semua kan. So, bila kita berjumpa macam ni kan, kita akan rasa, alamak, apa ni kan. Kita satu lagi, bila kita jumpa dengan orang pandai bercakap pula, kita akan rasa mereka bagus. Mesra, beramah. Padahal sebenarnya itu belum menjaminkan apa yang dikatakan oleh mereka itu adalah perkara-perkara yang bermanfaat. Tak semestinya orang yang ramah itu, orang yang mesra itu kita kata bagus. Kita kena hati-hati juga, sebab tak semua ia menjaminkan apa yang dikatakannya itu adalah perkara-perkara bermanfaat. Silap-silap isinya adalah dosa. Tapi kita tak boleh judge orang lah kan. Jadi perkara yang dapat melembutkan hati ini adalah dengan sedikit bercakap. Malah bila kita bercakap, kita perlu berhati-hati. Tidak sembarangan. Kita kena hati-hati dengan sentiasa berjaga-jaga dengan apa yang dapat berkatakan. Dalam berbicara kita ni, sebenarnya lagi baik diperbanyakkan dengan berzikir. Sabda Rasulullah SAW yang maksud, janganlah bercakap melebihi dari zikrullah. Sungguhnya banyak bercakap akan mengeraskan hati, dan apabila hati telah keras, ia akan semakin jauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. So, apa yang Rasulullah SAW semua sampaikan adalah kita jangan bercakap melebihi dari zikrullah. Maksudnya berzikir, perbanyakkanlah berzikir daripada bercakap. Even Ustaz Hidayat pun, saya ada pernah dengar ilmu daripada Ustaz Hidayat. Dia pernah bercakap, dia pernah berkongsi bagaimana Allah akan berikan 2 keutamaan, iaitu diberikan keampunan dosa-dosanya dan dikabulkan doa-doanya jika kita beristighfar 15 hingga 30 minit sebelum masuknya waktu subuh. Inilah paling baik kalau sementara kita tunggu waktu subuh tu. Kalau siapa yang diberi peluang, diberi rezeki untuk bertahajud kan, dapat tahajud sementara tunggu waktu subuh tu, lagi 15 ke 30 minit tu, berzikirlah banyak. Kalau nak ringkas ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nak panjang sikit, astagfirullahalazim kan. Alazila ilaha illallah kan.
habiskan bagi istighfar panjang 15 hingga 30 minit. Allah, gunakanlah sepenuhnya. Istighfarlah sementara tunggu waktu subuh, azan subuh tu. InsyaAllah, apa yang Ustaz Didak kata, Allah akan berikan dua keutamaan yang diberikan, iaitu diberikan keampunan dosa-dosanya, dan kedua dikabulkan doa-doanya. Ingat dua benda ni. Kita gunakan 15-30 minit, simple saja, istighfar saja sementara tunggu waktu subuh, dapat dua benda ni. Keampunan dosa-dosanya dan dikabulkan doa-doanya. InsyaAllah. Salah satu amalan yang baik untuk sentiasa mengingatkan Allah adalah berzikir. Berzikirlah. Satu lagi, istighfar sebanyak 1000 kali dalam sehari. Ini satu lagi yang kita boleh buat kan. Benda-benda cuba kira 1000. Saya pernah cubalah amalkan ni juga benda taklah berat sangat, sebab 1000 kali kalau kita setiap waktu fardu tu, sebelum waktu fardu kita 5 kali waktu fardu paling senang. Sebelum kita buat 100, selepas kita buat 100. 5 kali dapat 1000. InsyaAllah dapat 1000 sehari. Cuba kita amalkan sebelum waktu kita tunggu, buat 100 kali. 100 tu sekejap je. Astagfirullah. Kalau kita pakai yang ketip tu kan, lagi mudah kita kira. Sebelum masuk waktu 1000, selepas masuk waktu 1000. Sambil bawa kereta ke, sambil jalan ke, sambil naik train ke, naik bas ke apa, berzikirlah. Astagfirullah. InsyaAllah kita akan dapat nikmat dia tau. Bukan saya buat kita sentiasa mengingati Allah, malah kita akan dijauhkan dari maksiat, didekatkan dengan rezeki lagi. Bila kita istighfar banyak kan, sebenarnya kita akan lagi benda yang bila kita nak buat sesuatu yang tak elok tu, maka kita tak akan terhalang. Kita lagi mudah untuk untuk mengelakkan tu, malah rezeki lagi akan sampai kat kita. InsyaAllah kita pun lagi dekat dengan Allah. Kita sentiasa ingat Allah kan. So sungguhnya zikir itu dapat melindungi kita daripada gangguan syaitan yang masuk melalui pintu kelalaian. Kalau kita selalu zikir tu, sebenarnya kita dapat stopkan syaitan tu. Dalam usaha kita menjaga hati ini daripada menjadi keras, dan untuk mengawal diri dari maksiat lidah, benda-benda ini adalah perkara-perkara yang kita perlu kawal. Yang pertama, jagalah telinga. Gunakanlah telinga untuk mendengar Al-Quran dan hadis-hadis. Dengarlah perkara-perkara yang baik-baik, yang benda-benda positif, kata-kata nasihat, kata-kata motivasi, kata-kata ilmu daripada ilmu agama dan sebagainya. Kita dengarlah. Didiklah hati kita untuk dalami ilmu, dan gunakanlah apa yang ada untuk kita sebarkan agar dapat memberi manfaat kepada orang lain. Manfaatkanlah kemudahan media sosial seperti FB lah, IG lah, WhatsApp, Twitter, TikTok, apa lagi ada, untuk sebarkan dan berkongsi ilmu dengan orang lain. Yang penting, jagalah telinga kita dari mendengar perkara yang mendatangkan dosa. Jika kita tidak mendengar perkara dosa, sebenarnya hati ini tidak akan terdorong untuk menyuruh lidah menyampaikan perkara-perkara yang dosa pula. Itu kita kena hati-hati tu. Kita jaga telinga kita, insya-Allah hati ini tak mendorong untuk menyuruh lidah kita sampaikan bercakap perkara-perkara yang tak elok pula. So yang kedua, jagalah mata. Kita gunakanlah mata untuk melihat alam ciptaan Allah yang hebat ni. Sentiasa bersyukur. Lafazkanlah zikrullah yang banyak, sebanyak mungkin setiap kali melihat alam ni. Sebab dia akan mengingatkan kita pada Allah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 42, dia cakap apa? Wahai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Ayat ni menyuruh kita sentiasa ingat pada Allah. Zikrullah, zikirlah kan. Zikir ingat pada Allah. So satu, jagalah mata kita dari melihat keburukan atau keaiban orang lain. Dan juga jangan terlalu melihat akan kemewahan orang lain. Bila kita tengok, kita kena jaga mata kita ni, supaya kita tak timbul hati kita rasa macam nak mengata, nak cemburu dengan orang. Sebab bila kita melihat keadaan rumah orang, ketika kita kunjung rumah dia pun, jangan suka kita tengok macam-macam kan. Jangan suka perhatikan apa yang ada, sama ada perhiasan diri ke atau pakaian ke. Sebab apa kita lihat di mata kita akan membuatkan lidah kita itu lebih ringan untuk mengata, untuk cakap pasal benda tu. So, nombor ketiga, jagalah perbualan kita. Gunakanlah peluang kita bila ada bercakap ni untuk bercakap perkara-perkara yang mendatangkan manfaat saja. Jika perlu untuk bertanya khabar dan sebagainya, lakukanlah sekadar yang perlu saja. Jangan percakapan itu dipanjangkan sehingga membicarakan hal-hal yang tak penting
dan hanya memakan masa. Sabda Rasulullah SAW bermaksud, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat kepadanya. So, jauhkanlah diri atau menarik diri dari terlibat dalam perbincangan atau perbualan yang tidak membawa manfaat. Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-140. Maka janganlah kamu duduk bersama mereka sehingga mereka masuk ke percakapan yang lain. Kerana sesungguhnya jika kamu bersama mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Itu kita kena hati-hati. Hati-hati dengan perbualan kita, hati-hati dengan perbincangan. Kita pastikan itu membawa manfaat. Jangan sampai kita terleka, terlalai ikut dengan orang lain. Yang keempat, jagalah mita jiwa kita ni. Jaga mita jiwa kita ni agar hati kita ni diisi dengan kesabaran. Kerana ia boleh menjauhkan kita dari suka mengomel, suka bebel, suka beletih. Apabila kita dah bercakap dengan penuh kesabaran, insya-Allah kita akan terdorong untuk memberi kata-kata nasihat dengan penuh hemah, lemah lembut, kasih sayang. Ingatlah, kita ni hanya sekadar boleh menasihati Allah, menasihati saja, dan Allah lah yang memberi petunjuk dan hidayahnya. Kita hanya boleh cakap bagi nasihat, tapi kena ingat Allah yang memberi petunjuk, Allah akan beri hidayahnya. Maka kita mohonlah kepada Allah untuk buka hati orang-orang yang sedang dinasihati itu. Okey. Kalau tengok surah Al-Az, surah Al-Az apa? Demi masa. Dan sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dalam kesabaran. Kita tengok sebab tu kita kata orang yang selalu ni kena kita tengok dalam surah Al-As ni sendiri. Kita daripada kecil kita dah biasa dengan surah Al-As ni, kita kena faham maksud dia. Sesungguhnya keinginan untuk banyak berkata-kata datang dari nafsu. So apa kita kena buat? Tundukkan nafsu dengan iman. Kuatkan iman kita dengan ilmu untuk baiki akhlak, insya-Allah. Jadi kita berpeganglah kepada ajaran dari Rasulullah SAW. Kena ingat Rasulullah ajar kita. Dia kata apa? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Itulah kita didik diri kita. Didiklah diri kita untuk tidak berkata-kata, melainkan kata-kata itu membawa kepada kebaikan untuk dirinya dan juga untuk orang yang mendengarnya. Jadi kita jagalah lidah kita dari mengeluarkan kata-kata yang boleh menyakitkan hati orang lain. Dan kita teruslah bermujahadah untuk membersihkan hati dari penyakit hati yang mendorong lidah untuk banyak berkata-kata. InsyaAllah esok saya akan sambung lagi dengan perkara yang melembutkan hati, iaitu sedikit bergaul. InsyaAllah. Terima kasih pada yang bersama saya ini. Sentiasa doa agar kalian dilindungi Allah, dirahmatinya, supaya kita dapat peluang di Ramadan ini untuk dikurniakan, bertemukan dengan Lailatul Qadarnya, dikurniakan kesan terbaik, dipermudahkan menjadi orang mukmin, menjadi orang takwa, sentiasa buat baik, sentiasa bersyukur, memberi manfaat pada orang lain, dapat menanam sifat-sifat hayyin, layyin, qarib, sahal, dan dikurniakan kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan akhirat. Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.